Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesihatan sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju ke surau yang penuh mubarakah ini, menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, yaitu solat maghrib secara berjemaah, dan disusuli selepas itu tadabbur, menghayati, mempelajari kandungan ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Semoga amal usaha yang telah dikorbankan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang ditujukan pada malam hari ini dan juga pada malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang nanti, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengorbankan segala jiwa, raga, harta, segala-galanya dikorbankan oleh baginda Rasulullah SAW semata-mata untuk melihat, menyaksikan kita ini sebagai umatnya berjaya sama ada di dunia ataupun juga di hari akhirat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pengiktirafan daripada baginda Rasulullah SAW sebagai umat, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan menyambung kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada bulan lepas dibahaskan bab ke-18 berkaitan tentang menyampaikan dakwah Islam kepada ibu yang beragama Nasrani ataupun ibu yang bukan beragama Islam. Malam ini, bulan ini akan disambung bab ke-19. Bab ke-19 ini bertajuk Birril Walidaini Ba'da Mautihima, berbakti kepada ibu bapa selepas kematian kedua-duanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan 5 buah hadis, 5 buah hadis dalam kitab ini pada bab ini. Hadis bernombor 35 hingga 39, 5 buah hadis. InsyaAllah hadis ke-35 akan saya bacakan pada malam hari ini dan cuba mengulasnya, manakala 4 lagi hadis yang berbaki itu akan disebutkan ketika syarahan sedang berlangsung, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ke-19, Babu birril walidain ba'da mautihima, berbakti kepada ibu bapa selepas kematian kedua-duanya. Hadis nombor 35. An Usaid ibn Ali bin Abid, daripada Usaid bin Ali bin Ubaid, an abihi, daripada ayahnya, annahu, bahawa dia, sami'a, telah mendengar, Abu Usaid yahdus al-qaum ataupun yuhaddisul qaum, dia telah mendengar Abu Usaid bercakap ataupun berbincang terhadap satu kaum. Qal, Abu Usaid berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ataupun pernah satu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun,
maka ada seorang rajul, seorang lelaki yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya, apakah masih ada baki? Apakah masih ada lagi tersisa min birrin, daripada berbakti, abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma, apakah masih ada lagi berbaki satu bentuk berbakti ataupun berbuat baik kepada abawayya, kepada kedua ibu bapaku, ba'da mautihima, selepas dia meninggal dunia, yang mana abarruhuma, yang mana amalan yang berbaki itu aku boleh amalkan supaya saya digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapanya meskipun ibu bapanya itu sudah pun meninggal dunia." Lebih kurang itulah soalan daripada lelaki itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada di sana amalan yang boleh saya lakukan selepas kematian ibu bapaku? Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, ya. Khisalun arba', ada 4 perkara. Khisalun arba', ada 4 perkara yang boleh seorang anak itu lakukan semasa kematian ibu bapanya sehingga dia dimasukkan, digolongkan sebagai orang yang berbakti kepada keduanya. Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, mendoakan kedua-duanya. Ad-du'a, mendoakan kedua-duanya, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk kedua-duanya. Wa infazu ahdihima, yang kedua, infazu ahdihima, menunaikan janjinya, menunaikan wasiatnya. Wa ikramu sadiqihima, seterusnya adalah ikram, yaitu memuliakan. Sadiqihima, kawan-kawannya, rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya, memuliakan sahabat-sahabat, kawan-kawan ayah bunda. Wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibaliha, dan yang keempat, silatul rahim, yaitu menghubungkan silaturahim, yang mana tanpa hubungan silaturahim itu tidak akan mampu dia akan tersambung melainkan menerusi ibu bapa. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis nombor 35 dalam bab berkaitan tentang berbakti kepada ibu bapa selepas kematian mereka berdua ataupun salah satu daripadanya. Jadi sepintas lalu tuan-tuan, bila kita mendengar potongan bacaan hadis ini, dapatlah kita memahami bahawa di sana ada beberapa perkara, beberapa amalan yang seorang anak itu boleh amalkan, boleh lakukan apabila ibu bapanya sudah pun meninggal dunia. Tetapi di dalam hadis ini dia disebutkan ada 4 perkara. Penyebutan 4 perkara di sini bukan menunjukkan had ataupun tidak menunjukkan batasan. Jadi jangan kita memahami bahawa hanya 4 perkara yang disebutkan ini sahaja, amalan yang 4 ini sahaja yang boleh kita lakukan selepas kematian ibu bapa kita. Tidak. Tidak. Ini bukan menunjukkan, nombor ini bukan menunjukkan had ataupun batasan. Ada banyak lagi amalan-amalan selain yang disebutkan di dalam hadis ini yang dapat kita lakukan untuk kita sampaikan pahalanya itu kepada ibu bapa selepas kematian mereka berdua. Daripada hadis ini dapatlah kita memahami bahawa seorang anak itu dia mempunyai kewajipan untuk berbakti kepada ayah bundanya tidak mengira masa.
tidak mengira masa. Jangan sampai ada yang memahami sebegitu, bahawa saya hanya mahu berbakti kepada ibu bapa saya selepas saya menikah sahaja. Selepas saya menghabiskan masa bujang saya dah berkahwin dengan isteri, maka saya sudah tidak mahu lagi menjaga ibu bapa saya. Saya sudah ada keluarga sendiri, kononnya macam tu. Saya nak jaga anak isteri saya sahaja. Tidak boleh. Jadi dia buang keluarganya, ayah ibunya dia buang selepas dia menikah. Tak boleh macam tu. Kita masih lagi sebagai seorang anak, kekal kita mesti berbakti kepada ibu bapa walau hayat, sampai kita meninggal dunia sekalipun, sampai sepanjang hayat, tidak mengira masa. Yang kedua, ibu bapa kita ini juga, ayah bunda kita juga ini pasti meninggal. Menunjukkan bahawa tiada siapa yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Yang namanya dia mempunyai nyawa, dia manusia, pasti akan sirna, dia akan fan, dia akan hilang, dia akan lenyap, dia akan mati, dia akan meninggal, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang berjawab ini, ayah, ibu, anak ataupun siapapun kita ini sebagai gelaran kita ini, pasti kita akan menghampiri, menjumpai kematian tersebut. Hanya waktu sahaja, hanya masa sahaja. Sedang kuliah macam ni pun ada yang dipanggil kehadrat ilahi, sedang beri kuliah, sedang solat. Bagus kalau dalam perkara-perkara ibadah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isunya kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik, mohon dijauhkan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sana ada 4 perkara ya. Ada 4 perkara berdasarkan hadis ini yang dapat dilakukan oleh si anak untuk dia menunjukkan baktinya kepada ibu bapa. Jadi yang pertama tadi itu adalah ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Doa, mendoakan keduanya dan memohonkan ampun kepada kedua-duanya. Jadi mendoakan ibu bapa ini adalah merupakan satu usaha yang amat mulia yang boleh dilakukan oleh si anak kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Inilah juga merupakan manifestasi ataupun penterjemahan daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW bahawa apabila manusia itu sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Salah satu daripada yang terus mengalirkan, menyumbangkan pahala adalah doa si anak. Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iza matal insanu, apabila manusia itu telah meninggal dunia, inqata'a anhu amaluh, maka terputuslah daripadanya amal-amal ibadahnya, illa min salasatin, melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, 1, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa' bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat daripadanya, au waladun salih yad'u lah, ataupun anak yang soleh yang mendoakannya, mendoakan ibu. Jadi itu tuan-tuan. Jadi ini adalah merupakan kesinambungan daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi, bahawa mendoakan ibu bapa dan memohonkan ampun bagi ibu bapa itu adalah merupakan satu usaha yang dapat dilakukan oleh si anak apabila kematian ibu bapanya ataupun salah seorang daripada keduanya.
Yang kedua, kadang-kadang ibu bapa itu tidak menyedari bahawa dia mempunyai anak yang saleh yang sentiasa mendoakannya semasa di dunia. Dia baru sedar apabila sudah berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mizan itu. Tiba-tiba timbangan mizannya itu dah berat. Dia pun pelik bin ajaib. Kenapa demikian? Mungkin semasa di dunia saya tidaklah sungguh-sungguh sangat beribadah, tapi kenapa pada hari ini, pada hari yang sangat besar ini, timbangan amalan ini sangat-sangat luar biasa beratnya? Ternyata itu adalah berkat daripada doa daripada anak. Jadi doa daripada anak itu mampu meninggikan derajat ibu bapa semasa di hari akhirat nanti. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, la turfa'u lahu darajat, telah terangkat baginya derajatnya fil jannah, di syurga. Fayaqul, kemudian lelaki itu bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadhi, macam mana aku boleh mendapatkan kemuliaan sedemikian? Macam mana aku boleh ditinggikan derajatku ini sehingga aku mampu mendapatkan syurga? Itu soalan dia. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, bistighfari waladika lak. Ini disebabkan kerana doa ataupun istighfar, permohonan ampun waladika, anak-anakmu, laka, untukmu. Hadisnya sahih. Ini tu. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak sedar bahawa rupanya kita mempunyai anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita, dan itu terus kita dapatkan pahalanya itu sehinggalah kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam mahkamahnya. Kita pun dah terkejut, mengapakah kita boleh mendapatkan ketinggian derajat yang sedemikian, boleh masukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya puncanya itu adalah doa si anak. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada zuriat, kita ada anak, kita ada keturunan, maka tolonglah diwasiatkan supaya apabila tuan-tuan ini sudah pun tidak berada lagi di atas muka bumi ini, pesanlah kepada mereka untuk sentiasa mendoakan. Selipkan doa untuk ayah, selipkan doa untuk ibu, wasiatkan mereka seperti itu. Wasiatkan mereka seperti itu. Di sana ada doa yang diamalkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk kita mendapatkan anak yang soleh. Supaya kita mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang sentiasa mendoakan kita lah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itulah doa dia. Doa dari surah Al-Imran ayat ke-38. Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau tak boleh bahasa Arabnya, bahasa Melayunya pun boleh. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku, kurniakanlah kepadaku, min ladunka, daripada khazanahmu, daripada kekayaanmu, zurriyatan thayyibah, zuriat yang thayyibah, zuriat keturunan yang baik. Innaka, kerana sesungguhnya kamu, sami'ud du'a, maha mendengar, maha menjawab permohonan ataupun doa. Itu saja, pendek. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku daripada khazanah kekayaanmu keturunan zuriat yang baik, yang elok, yang soleh,
sesungguhnya engkau itu maha mendengar segala permohonan. Surah Ali Imran ayat ke-38. Itu adalah doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan zuriat anak yang soleh, insyaAllah. Seterusnya, perkara yang dapat kita lakukan apabila ibu bapa kita ini sudah meninggal dunia adalah infazu ahdihima, yaitu menunaikan janji-janjinya ataupun menunaikan segala wasiatnya. Jadi perkara wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan pun perkara yang wajib, tetapi sangat penting. Sangat penting. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak berwasiat sekalipun, maka kalau tuan-tuan dan puan-puan ada harta benda yang banyak, masih lagi boleh diagihkan harta itu mengikut hukum faraid. Walau bagaimanapun, pengurusan hukum faraid ini, pengagihannya itu mengambil masa sikit dan amat-amat rumit, kerana melibatkan banyak pihak, banyak institusi, banyak yang kita perlu berurusan dengan mereka. Silap-silap hari bulan, kalau salah pengurusan dia, yang boleh mendapatkan harta waris itu pun tak boleh dapat, jadi tak dapat. Kalau silap inilah, silap langkah lah, silap caranya. Sebab itu perlu adanya wasiat. Sebelum kita meninggal dunia ini, kita berwasiat agar supaya, ini juga antara kelebihan wasiat ini, kerana kita boleh memberikan sebahagian ataupun beberapa harta kita ini kepada orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Kalau kita faraid ini hanya mereka yang masuk dalam kita punya seperti yang pertalian darah, perkahwinan dan sebagainya. Tapi kalau wasiat ini seperti anak angkat. Anak angkat tak apa yang tak masuk dalam faraid. Ibu angkat, ayah angkat, apa-apa angkat lah, tidak dapat. Orang yang bukan Islam tak boleh. Kita nak bagi surau, wakaf, tak boleh harta kita itu dalam hukum faraid, tak boleh. Tapi kalau kita wasiat, kita boleh masukkan sepertiga daripada harta kita itu, boleh saya wasiatkan supaya sepertiga harta saya ini untuk surau. Surau apa ni? Surau Allah. Tak boleh. Tapi kalau faraid, tak ada lah. Tak boleh. Jadi eloknya juga ini wasiat ini, kerana ada di sana golongan-golongan pihak-pihak yang sebenarnya dia terhalang daripada mendapatkan harta warisan dalam hukum faraid itu, jadi dia boleh. Contohnya adalah anak angkat, bapa angkat, orang yang bukan Islam. Begitu juga dengan surau masjid yang kita nak wakafkan, sedekahkan harta kita. Tapi maksimumnya sepertiga je lah. Sepertiga daripada harta kita. Jadi menunaikan wasiat. Jadi itulah, meskipun hukumnya bukanlah hukum yang wajib, tetapi sangat-sangatlah digalakkan bagi tuan-tuan yang mempunyai harta untuk mewasiatkan hartanya, supaya karena dia ni ada wasi ataupun ada panggil ejen lah, yang boleh menguruskan kita punya harta warisan itu dan tidak ada saksinya. Jadi tidak bolehlah mereka ini semuanya ini adalah orang yang beramanah. Jadi insyaAllah pengurusan harta itu lebih mudah, lebih mudah jika ada wasiat. Tapi kalau tak ada wasiat pun tak apa. Kalau hukum faraid pun boleh juga, tiada masalah, karena memang akan diuruskan secara hukum faraid pun kalau tuan-tuan dah tak ada nanti. Tapi macam saya sebut tadi, dia terlalu lama, makan masa, mungkin bertahun-tahun pun boleh dapat. Wallahualam, saya pun tak pernah menguruskan perkara ini, tapi yang saya dapati seperti itulah. Ambil masa nak menguruskan hukum faraid ini, dan silap hari bulan ada yang patut dapat jadi tak dapat, gitu. Okey, jadi sangat penting ini wasiat, walaupun dia bukan wajib, dia hanya mandubah sahaja, sunnah sahaja dari sudut mazhab Syafi'i ini, tetapi perlu kita juga mengambil kira perkara wasiat ini. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna
mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusa fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak baik, tidak elok apabila ada seseorang yang mempunyai harta benda yang dia mau wasiatkan, dia masih lagi skip, apa bahasa Melayunya skip ini, melengah-lengahkan untuk menulis wasiat. Tulis wasiat 2 malam. Jadi menunjukkan 2 malam tu dia, maknanya dalam hadis ini dia sebut tidak baik kalau kita ada harta benda dan kita mahu untuk mewasiatkan, kita lengah-lengahkan lagi sehingga lailatain, 2 malam untuk kita baring lagi, tidur lagi, fikir lagi, nak tulis ke tak. Sepatutnya perlu disegerakan. Maksudnya tu perlu disegerakan untuk kita menulis wasiat. Menulis ni bukan setakat tulis tu aja. Maknanya wasiat ini, maksud maktubah ditulis ini perlu ada saksinya. Kalau tulis-tulis saja kadang tak jadilah, tak berapa jadi kalau hanya tulis tu aja saja tanpa ada saksi. Jadi perlu ada saksi. Saksinya ada berapa tuan-tuan? 2 orang lelaki. Kalau lelaki 2 orang, kalau perempuan 4. Perlu disaksikan sedemikian. Baru jadi saksi, wasiat itu. Kalau ada saksi. Kalau tak ada saksi, kadang orang masih lagi boleh dipertikaikan. Jadi daripada hadis ini kita dapat memahami bahawa orang yang mempunyai harta benda dan mahu mewasiatkan harta bendanya itu perlu menyegerakannya. Jangan sampai lewat lagi 2 hari. Penyebutan 2 malam ini menunjukkan supaya kita cepat untuk kita tuliskan wasiat. Takut-takut nanti ajal sudah pun memanggil kita. Dan kita pun tak sempat nak tulis wasiat itu. Bagaimanakah sekiranya ibu bapa itu tidak meninggalkan wasiat? Bagaimana sekiranya ibu bapa itu tidak meninggalkan wasiat? Itu soalan dia. Jadi ditanyakanlah, ada pernah seorang sahabat ini bertanya perkara tersebut, bahawa ibunya ataupun ayahnya meninggal dunia, tapi dia tidak meninggalkan wasiat. Jadi apa saya perlu buat? An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anna rajulan, ada seorang lelaki, ada an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia tanya, lelaki itu tanya kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku, inna ummi yaftulitat nafsaha, ibuku ini tiba-tiba dia meninggal. Maknanya meninggal secara mengejut. Ibuku meninggal secara mengejut. Walam tusi, dia meninggal walam tusi, dan dia tidak memberi wasiat. Wa azunnuha, dan aku mengira, dan aku mengagak, dan aku menyangka, lau takallamat tasaddaqat, sekiranya ibuku ini mampu bercakap, tasaddaqat, dia mesti confirm dia akan bersedekah. Aku mengira sekiranya ibuku ini mampu lagi, dia sudah meninggal kan, sekiranya dia mampu bangun lepas tu bercakap, niscaya dia kata sedekahkan semua harta bendaku ini. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Jadi soalan lelaki itu kepada Nabi, adakah dinilai sebagai satu pahala apabila aku sendiri yang menyedekahkan, mendermakan harta bendanya itu, harta benda ibuku? Qal, Nabi SAW menjawab, na'am,
Ya. Bermaksud di sini bahawa kita boleh apabila ibu bapa kita ini tidak meninggalkan wasiat, maka bolehlah kita menyampaikan, menyumbangkan, mendermakan, memberikan pahala jariah kepadanya dengan cara kita bersedekah atas nama ayah, atas nama ibu yang meninggal dunia itu. Kita boleh bersedekah atas nama dia. Jadi ini juga dapat kita fahami bahawa berwasiat ini bukan perkara yang wajib. Kerana dalam hadis ini emaknya seorang lelaki ini tidak berwasiat. Lepas tu dia meninggal dunia. Di sana ada juga beberapa amalan ibadah yang boleh kita lakukan sebagai ganti bagi pihak yang lain. Ada di sana amalan ibadah yang kita boleh lakukan sebagai wakil ganti bagi pihak lain. Antara lain inilah sedekah. Kita boleh sedekah, contoh kita bersedekah malam ini RM100 untuk surau ini, kita sedekahkan untuk ibu kita, ayah kita. Itu boleh. Haji itu boleh. Sebab tu ada disebut sebagai badal haji. Badal haji, ganti haji. Maknanya orang lain yang menghajikan ayah bunda kita yang meninggal dunia itu. Dan biasanya kita bagi upah lah. Karena haji ini bukan perkara yang mudah. Susah juga tu. Susah dan perlu mengorbankan harta benda. Apatah lagi mereka ini mahu ikhlas untuk menghajikan ayah ibu kita, dipanggil sebagai badal haji. Itu juga umrah lah. Umrah pun boleh juga kita mengumrahkan ayah ibu kita. Jadi di sana ada amalan ibadah yang boleh kita wakilkan, yang kita boleh gantikan bagi pihak lain. Salah satunya yang inilah dia, bersedekah untuk ibu. Jadi sekiranya ayah ibu kita itu meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, jika dia ada harta, bolehlah kita mensedekahkan harta tersebut, tapi tidak boleh semuanya. Semuanya. Kalau ayah ibu ada hutang kereta, hutang rumah, hutang kutu, macam-macam lah. Jadi perlu dilunaskan dulu hutang itu. Dah beres, barulah pengagihan tersebut boleh dilakukan sesuai dengan wasiat yang tertulis. Kalau tak ada wasiat pun, itu tadi sebagai anak kita boleh menyedekahkan harta. Bukan daripada harta dia, harta kita pun boleh sebagai anak. Kita sedekahkan harta kita untuk ibu ayah. Gitu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pula sekiranya ibu bapa kita itu meninggal dan kita tiada di sisinya. Kita tiada di sisinya semasa ibu bapa itu meninggal. Bahkan ibu bapa, jadi kalau tiada di sisi ini biasanya sama ada dia ada kemungkinan sama ada ibu bapa itu dia meninggalkan wasiat ataupun tidak. Cuma isunya di sini, dia meninggal itu kita tidak ada bersama dengan dia, tidak ada di sisinya. Apa yang perlu dilakukan? Maka berdasarkan daripada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahawa seorang anak apabila mendapati ayah ibunya meninggal dunia dan dia tiada di sisinya, dia boleh menyedekahkan atau mendermakan hartanya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tuwfiyat ummuhu. Sa'ad bin Ubadah ini tuwfiyat ummuhu, telah wafat, telah meninggal ibunya. Wa huwa ghaibun. Ketika ibunya meninggal itu, Sa'ad bin Ubadah ini ghaib. Ghaib maknanya dia tak ada di situlah, di sisi ibunya. Faqala ya Rasulullah, maka ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat,
Wahai Nabi, ibuku telah meninggal. Wa ana ghaibun, ketika itu aku gaib, saya tidak ada. Ayam fa'uha syai'un, adakah bermanfaat? Adakah bermanfaat? Adakah berfaedah? In tasaddaqtu bihi anha, apabila aku bersedekah, apabila aku menderma untuknya. Jadi amalan sedekah itu, amalan dermaku itu aku berikan kepadanya. Itu soalannya. Qal na'am. Nabi menjawab apa? Na'am. Boleh? Qal fa inni ushiduka, maka Sa'ad bin Ubadah pun berkata, fa inni ushiduka, maka aku bersumpah, sesungguhnya aku ushiduka, aku bersumpah anna haiti, bahwa semua kebun-kebunku ini, haiti, kebun-kebunku ini, al-mikhraf, yang mekar, yang banyak buah-buahannya ini, sadaqatun alaiha, aku sedekahkan untuk ibu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa harta si anak itulah yang disedekahkan, didermakan untuk ibu atau ayahnya. Jadi Sa'ad bin Ubadah dia tidak kira lagi, tuan-tuan. Dia tidak tunggu apa lagi. Dia tak apa dah. Dia terus dia kata, semua kebun-kebun milikku ini yang berbuah lebat ini, semua ni dipanggil haitul mikhraf, iaitu kebun-kebun yang segar-segar, yang tumbuh lebat buah-buahan. Aku sedekahkan, aku dermakan semuanya ini atas nama ibu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang mahu melihat ayah bundanya itu bahagia di akhirat sana. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang boleh kita lakukan ketika kematian, setelah kematian ibu bapa kita adalah ikram sadiqihima, memuliakan sadiq, sahabat-sahabatnya, wasilaturrahim, dan juga menghubungkan tali persaudaraan, tali silaturahim daripada kawan-kawannya, ahli keluarganya. Inilah amalan yang keempat yang boleh dilakukan oleh si anak kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia. Di sini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang mendidik kita, yang mengajar kita, membimbing kita bagaimana caranya untuk kita menyambung tali persaudaraan kepada ahli keluarga, rakan taulan daripada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. An Abi Burdah, daripada Abu Burdah, qal, dia telah berkata, qadimtul Madinah, aku pernah satu ketika datang ke Madinah. Fa'atani Abdullah bin Umar, jadi ketika aku berada di Madinah, maka aku pun didatangi oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, maka Abdullah bin Umar pun bertanya, atadri lima ataituka, tahukah kamu apakah gerangan mengapa aku datang menjumpaimu? Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Burdah, tahukah kamu mengapa, apakah hajat aku datang menjumpaimu ini? Qal qultulah, maka Abu Burdah pun menjawab, qultulah, aku telah berkata, tak, aku tak tahu apa niatmu datang menjumpaiku ini. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Umar pun menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ahabba, siapa yang suka ayyasila abahu fi qabri, dia mahu melihat hubungan tali silaturahim ayahnya itu tersambung meskipun ayahnya itu sudah berada di kuburnya, falyasil ikhwana abihi ba'dah, maka hendaklah dia menyambung
tali persaudaraan ikhwana abihi, ikhwan ataupun saudara mara ayahnya itu selepas kematian ayahnya. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikhaun wa wuddun, dan sesungguhnya ayahku Umar bin Khattab dan juga ayahmu, mereka berdua ini adalah merupakan seorang sahabat, mereka berdua ini seorang kekasih. Fa ahbabtu an asil zaka, oleh sebab itulah aku suka untuk menyambung hubungan baik kedua bapa kita ini, ayah kita ini, dengan saya berbuat baik dengan hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi itulah cara yang dapat kita lakukan bagaimana untuk kita mahu menghubungkan tali persaudaraan kita ataupun berbuat baik kepada saudara mara, sahabat-sahabat daripada ayah bunda kita selepas mereka meninggal dunia. Saya tangguhkan dulu untuk kita azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Saya sambung sedikit lagi ya. Jadi amalan yang keempat yang boleh dilakukan oleh si anak apabila kematian ibu bapanya adalah menyambung tali silaturahim kepada ahli keluarga, rakan taulan ayah bundanya itu. Soalan di sini yang berbangkit adalah mengapa kita perlu merapatkan hubungan silaturahim. Ini kerana mereka yang menyambung tali silaturahim, mereka yang berusaha merapatkan hubungan silaturahim yang sudah renggang, yang mungkin sudah retak itu boleh memanjangkan umur dan juga meluaskan rezeki. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, siapa yang suka, ayyub sadalahu fi rizqi, diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan yus'alahu fi athari, dibanyakkan keturunannya, dibanyakkan zuriatnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Oleh sebab itulah hadis yang kita syarah pada malam hari ini, amalan yang boleh dilakukan oleh seorang anak adalah menyambung tali silaturahim. Dan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya atau tidak bahawa amalan berbakti yang paling utama selepas kewafatan ibu bapa adalah menyambung tali silaturahim. Amalan yang paling best yang boleh dilakukan oleh seorang anak selepas kematian ayah bundanya adalah menyambung tali silaturahim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna rajulan minal a'rab, ada seorang lelaki Arab, Arab Badui, ada seorang Arab Badui, laqiyahu bi tariqi Makkah, dia telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar di tariq Makkah, iaitu di jalan di Makkah. Fasallama alaihi Abdullah, maka Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar ni? Anak kepada Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini pada satu ketika berjumpa dengan seorang Arab Badui di tengah jalan di ibu kota Mekah. Maka Abdullah bin Umar pun mengucapkan salam kepada lelaki tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu. Kemudian dia mengajak lelaki Arab Badui itu untuk naik mengendarai himar yang ditunggangnya. Jadi Abdullah bin Umar itu menunggang apa himar? Keldai, menunggang keldai. Jadi dia mengajak, menarik lelaki tersebut supaya duduk di atas tunggangan keldainya itu. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Kemudian Abdullah bin Umar juga selain mengajak dia menunggang himar dia, meminta juga kepada lelaki itu ataupun memberikan kepada lelaki itu imamata ala ra'sihi. Imamah tu yang macam tuan Nabi pakai tu di atas kepala tu. Bahasa Arabnya tu imamah. Apa dia? Serban. Jadi dia pun berikan serbannya itu. Abdullah bin Umar hadiahkan serbannya itu kepada Arab Badui itu. Faqala Ibnu Dinar, maka Ibnu Dinar bertanya. Faqulna lahu aslahakallahu innahumul a'rab. Ibnu Dinar ini pun berkata bahawa apa yang kamu lakukan ini wahai Abdullah rasanya terlalu berlebihan, terlalu hebat. Mengajak naik keldai, hadiahkan serban,
sedangkan dia itu hanya orang Arab Badui. Sedangkan dia itu adalah Arab Badui. Wa innahum yaraduna bil yasir. Orang Arab Badui ini, mereka ini terkenal dengan apa? Dengan kesederhanaan. Memadai bagi dia jalan kaki. Okey dah, best, boleh dah. Tak perlu pun tukang kedai. Tak pakai serban pun tak apa dah. Sebab dia orang Arab Badui. Budaya dia tidak sedemikian. Dia biasa dengan kehidupan yang sederhana. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Umar pun berkata, menjawab soalan daripada sahabatnya itu, iaitu Ibnu Dinar. Inna Aba hadha kana wuddan li Umar bin Khattab. Tahukah kamu bahawa ayah daripada lelaki Arab Badui ini adalah wuddan li Umar bin Khattab, adalah sahabat. Sahabat wuddan ini sahabat yang sangat dekat, sahabat rapat daripada ayahku, iaitu Umar bin Khattab. Lelaki ini sahabat rapat ayahku Umar bin Khattab. Wa inni, dan aku, sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarra albir silatul waladi ahla wuddi abi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaktian, sebaik-baik bukti kita berbakti kepada ayah bunda adalah kita silatu, menghubungkan al-walad, seorang anak, ahla wudda abi, dengan ahli keluarga ayah bunda yang dia bersahabat rapat. Jadi itu tuan-tuan. Jadi sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang anak menunjukkan baktinya kepada ibu bapanya adalah apabila dia menyambung tali persaudaraan ayah bundanya itu dengan sahabat ayah bundanya itu. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika dia memberikan tunggangannya, yaitu himar dan juga serbannya, kepada lelaki Arab Badui tersebut. Saya rasa itu, setakat itu sahaja untuk malam hari ini. Mohon maaf atas keterlamburan masa, mohon maaf atas salah dan silap. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap daripada saya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.